waliyunziru, dan supaya mereka tu boleh mengingatkan kepada saudara-saudara mereka bila balik, supaya takutkan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kefahaman yang dimaknakan dengan fiqh. Yang dimaknakan dengan fiqh. Jadi makna dekat sini tuan-tuan, seperti mana berkata, kalau tak silap kita, Al-Hafidh Imam Malik rahimahullah, rahmatullahi alaihi, bahawa man tasawwafa bila tafaqih, man tafaqaha bila tasawwufin, faqat man tafaqaha, barang siapa hanya belajar ilmu fiqh. Kita belajar ilmu fiqh, ngaji fiqh yang kita faham tu, hukum hakam syarat, halal haram, nikah kahwin, muamalat, jual beli, nusuk dan seumpama tu, pembicaraan furu' ibadat. Dan kita belajar perbahasan khilaf itu, khilaf ini, khilaf itu. Ni kata macam ni, kata ni, pertahankan. Jadi berdebat, jadi berbahas, berbantah dan seumpama. Namun kita tidak sulam dengan pengajian tasawuf. Pengajian tasawuf yang bertujuan kita mengenali, mengetahui tentang ahwalu qalbi, keadaan hati. Macam mana tasfiyatul qulub, tazkiyatul nufus, tasfiyatul akhlak, membersihkan nafsu, menjernihkan hati, menjernihkan perangai. Tidak disulam. Maka kata Imam Malik, man tasawwaf, man tafaqaha bila tasawufin, faqad tafassaqa. Dia sesungguhnya telah menjadi orang yang fasik. Jadi kalau kita faham fiqh sekarang ni semata-mata fiqh itu saja, maka yang itu kita sudah salah faham. Itu sebab nanti malam kita sambung bicara ni dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kenapa di sisi Imam Abu Hanifah dalam tu kan pengarangnya kan bermazhab Hanafi, kan dia nyatakan di sisi Imam Abu Hanifah, apa ni, antara ilmu yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tiga tu. Ilmu tafsirul Quran, tafahum ma'ani wa tadabbur ma'anil Quran, kemudian ilmu hadis, dan kemudian yang ketiganya ilmu fiqh. Kita pun tertanya, kenapa tak sebut ilmu sududi, ilmu tasawuf? Kenapa disebut fiqh sahaja? Tidak timbul pertanyaan. Kalau kita tengok Imam Abu Hanifah, ta'rif al-fiqhu maknanya apa? Ma'rifatun nafsi. Fiqh itu maknanya ialah ma'rifatun nafsi, kita kenal diri. Wa ma laha wa ma 'alaiha, apa yang manfaat bagi diri kita dan apa yang mudarat bagi diri kita. Maka termasuk dalam jumlah perkara ini termasuklah i'tiqadiyat, wujdaniyat dengan amaliyat. Pendek kata, bila sebut fiqh yang difahami di sisi kurun yang pertama ialah segala pengetahuan dan juga amalan. Bukan tahu saja. Bukan duk tahu, duk bahas sana sini, berdebat-debat sehingga akan menimbulkan khusumah, dendam, kebencian, permusuhan dan perpecahan di kalangan umat. Ini yang sedang berlaku. Puncanya mana? Kerana kita salah faham istilah. Bila salah faham istilah, kita salah meletakkan kedudukannya. Sebab pula kenapa kita jadi tertipu? Sebab bila tengok dalam Quran, dengar hadis Nabi SAW, yang ini ilmu ni dipuji ni, tapi kenapa kesudahannya kita jadi dikeji? Waliyahzubillah. Fiqh yang difahami di sisi mereka, iaitulah fiqh yang sebelum ditakhsiskan maknanya, sebelum dijadikan khusus, maknanya umum. Maknanya segala pengetahuan kita tentang i'tiqad, pegangan hati, dan kemudian tentang wujdaniyat, tentang akhlak, dan yang ketiganya tentang apa? Tentang amaliyat, tentang semayang kita, bersuci kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, haji kita. Ketiga-tiga ini, sama ada muamalat ataupun mukasyafat, semuanya terkandung dalam fiqh tersebut. Sebab disebut Quran, hadis, fiqh. Dia tak sebut, kenapa tak sebut suluddin, kenapa tak sebut tasawuf, dan masuk dalam fiqh. Faham ni ibarat? Itu satu. Panjang lagi cerita tentang al-fiqh ni, kita nak berpindah kepada kalimah seterusnya. Langkau lah ni. Tapi langkau jangan tak
ayat lain sebelum tu nanti dulu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tetapi mereka tidak faqih dengan hati mereka. Dikehendaki di sini maknanya al-iman, bukan dengan makna fatwa-fatwa. Fatwa-fatwa tu fatwa yang dibuat oleh ijtihad mujtahid fatwa, mujtahid mustaqil, mujtahid muntasib dan mujtahid tarjih dan seumpamanya. Ijtihad tu dia panggil itu ijtihad tu disiplin ilmu. Maknanya kita nak faham pembicaraan hukum hakam syariat ni bukan kita pandai-pandai reka-reka sendiri, kita kena ikut disiplinnya. Namun mereka golongan-golongan a'immah, utamanya imam-imam mazhab ni, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, mereka semuanya adalah sufi. Tinggal lagi kalau kita saja duk leka kan, hanya kita leka pada perbicaraan hukum hakam, fatwa-fatwa, perbahasan saja mereka, kita tertipu. Kerana kita wasting buang masa dan kita telah tersalah jalan. Sebab perkara tu hanyalah untuk kita nak sahkan amalan. Kalau kita dah tahu satu jalan di sudut jalan mazhab Syafi'i, sudah cukup. Kita tak tahu tentang perselisihan mazhab pun tak payah. Melainkan atas jalan fardu kifayah, tak ada jalan lain dah. Dalam kampung tu, dalam negeri tu tak ada orang yang kita tahu, aku kena belajar benda ni atas jalan tu. Kita dah selesai fardu ain. Faham tu makna tu? Jadi hari ini duk leka lagi, kita terperangkap. Kalau tengok dalam televisyen, tengok dalam surat khabar, tengok dalam majalah, tengok dalam laman sesawang, tengok dalam Facebook, masing-masing tak sudah-sudah lagi berbantah-bantah. Kita tak dapat nak mensudahkannya. Dan tuan-tuan percaya dan yakinlah bahawa perkara ini tidak akan berkesudahan. Kenapa? Kerana ini telah dijanjikan. Allah telah tetap sejak azal. Tapi kan, saya seru diri saya dan ibu-ibu, bapa-bapa, jangan jadi orang yang terperangkap dalam 72 jalan yang tersalah laluan. Hati-hati. Tak sudah-sudah. Kalau yang cerita muamalah, yang cerita bab nikah kahwin, tajarrud. Yang mengajar bab sekah, mengajar tentang sahabatan ibadat, dia mengajar, dia menyampaikan cerita tentang tentang syarat, tentang sah batal apa semua tu, duk lekoh dekat situ. Tapi diri sendiri, akhlak sendiri, sifat kita tu, kita tidak bersifat dengan ilmu. Kita tidak bersifat dengan tauhid yang sebenar. Kita tidak bersifat dengan fiqh yang sebenar. Kita tidak bersifat dengan ilmu, dengan tazkir, dengan hikmah yang sebenar. Kenapa? Kerana kita telah tersalah sifat. Jaga ni. Jadi, waliyazubillah, saja tu sangat kronik. Bahaya pada betul-betul. Jangan kita tertipu dekat situ. Lekor ni, yang ni apa hujah dia? Kita pun nak mencari hujah, kita pun kadang-kadang terperangkap dalam nak berdebat. Aku kena cari hujah lawan dia, aku kena cari hujah lawan. Sedangkan perkara-perkara dulu adalah perkara-perkara khilafiyah, perkara-perkara yang tidak ada dalil dan sandaran yang khusus, yang qat'i, yang jelas. Sebab itulah ulama berijtihad untuk mendapatkan keputusan. Namun bukan semua perselisihan diambil kira, kerana setiap bidang tersebut ada pakarnya. Maka mereka yang layak ada syarat-syarat dan kriteria. Bukan saja dengan dakwaan, tetapi dengan penyaksian. Faham? Hari ini kalau orang nak dakwah, memang aku dah adil tu adil ni, adil hadis, adil tafsir dan seumpamanya. Itu satu. Maknanya yang ini nak beritahu fiqh ni bukan sifat lidah, tapi ia sifat hati. Ini dalam ayat tadi surah Al-A'raf ayat 179. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dalam tu ayat tamam dia tu. Lahum azanun la yasma'una biha. Bagi mereka ada telinga, tapi mereka tidak mahu mendengar dengan itu. Mendengar, menerima.
Kerana ada yang dengar tapi tak terima. Walahum a'yunun, bagi mereka ada mata, la yubsiruna biha, tapi mereka tidak memandang tanda-tanda kebesaran Allah dengannya. Ulaika kal an'am. Mereka itu siapa? Orang yang ada hati tapi tak berfikir.